الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Senang lagi, bukan? Senang. Orang satu, dua pagi bayar sikit. Tapi biasa kita tahu lah pagi. Pada pagi belakang ni banyak juga lah cuma digelar. Sobat kita. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita nak mula terus sesi kita pada malam ini sebab kita tak nak tunggu yang lain yang datang. Apa nama tu? Kita datang, kita akan teruskan sesi lah insyaAllah. Baik. Pertama kali datang sini, semua pertama kali ya. Kali ni dah kali kedua kan. Pergi program. Baik. Baik, sebelum mula, saya kenalkan diri dulu. Saya Salam Aizan bin Hassan, pengurus di Pusat Pengajian Al-Baghdadi, Pengajian Quran Al-Baghdadi pada Darul Sentul. Mungkin ramai yang tak perasan kat Sentul ni ada kelas mengaji. Mungkin lah, mungkin. Kami kat sini dah hampir 6-7 tahun juga lah kat sini. Dan banyak pelajar orang Sentul dan sekitar. Di sini kita ada kelas asas, kemudian tajwid dan berbagai lagi lah. Nanti saya akan cerita di hujung nanti. Cuma malam ni insyaAllah kita nak, saya nak berkongsi berkenaan dengan kelas Al-Quran kita. Maknanya kita akan ada sesi kelas asas, apa dia punya asas belajar Quran lah. Kemudian kita ada sesi taklimat untuk kelas yang akan dibuka pada bulan ini. Pertama sebab kelas kami ini biasanya kita akan tak datang ke sesi taklimat sebab kita nak cerita semua sebenarnya. Kalau message semua kadang-kadang payah nak faham sebab dia punya perkara yang perlu kita terapkan pada sesi taklimat. Tapi Alhamdulillah yang datang taklimat ni kira bahawa lah. Orang yang kata bersemangat tinggi kadang orang takut dah datang sebelum datang kelas mengaji juga kan. Okey. Baik, insyaAllah sesi malam tidak lama, mungkin dalam 40 minit begitulah insyaAllah. Untuk saya terangkan beberapa perkara tentang kelas kita insyaAllah. Apa? Okey, baik. Kita buat juga sesi, kita buat sesi malam juga lah. Okey. Iaitu pada malam ini insyaAllah kita akan ada, saya akan share berkenaan dengan keutamaan belajar Al-Quran, kemudian keistimewaan teknik Al-Baghdadi. Okay. Kalau kat sini kita mengaji Quran dengan kaedah Al-Baghdadi. Pernah dengar Al-Baghdadi? Tak pernah dengar? Pernah dengar ya? Biasa orang belajar Quran boleh ikut betul tak? Dan ikut dengar lah. So Al-Baghdadi ni mungkin tak familiar sangat. Dia sebenarnya salah satu teknik belajar Al-Quran kat Malaysia. Banyak mana teknik belajar Al-Quran. Iqra, jadi qiraati, apa nama tu, haraki, macam-macam lah. So Al-Baghdadi ni salah satu kaedah cara belajar Al-Quran. Nanti saya akan share macam mana teknik Al-Baghdadi boleh bantu perempuan untuk belajar Quran dengan mudah, cepat dan yang paling penting tidak menakutkan. Nanti apa dia? Tidak menakutkan. Sebab biasanya kelas mengaji orang takut kan? Bukan tak nak belajar, tapi dia aku usah tanya lah. Macam kan? Aku usah sekolah cerita dengan seorang-seorang kan? Takut luar tadi. Okey. Kemudian kita ada praktikal ketukan. Ketukan ni lebih kepada suasana kelas tu. Bagaimana kaedah Al-Baghdadi ni, kita ada satu kaedah yang disebut sebagai ketukan. Ketukan ni dia membantu kita belajar Quran. Macam mana nanti saya akan tunjukkan. Kemudian ada
soal jawab dan sedikit taklimat tentang kelas yang kami akan buka di sini insya-Allah. Okey. Okey, baik. Insya-Allah kita mula. Ya. Keutamaan mempelajari Al-Quran. Kalau maksudnya kalau saya tanya mengapa kita perlu belajar Al-Quran, saya ingat saya jawab kan, memang perlu belajar Quran. Betul tak? Dan tanya siapa orang yang Islam, orang Muslim, belajar Quran ni penting ke tidak? Silakan masuk. Duduk mana-mana. Ya. Boleh isi ni tak? Tanda. Yang lain semua dah kan? Dah. Mengapa perlu belajar Quran? Saya rasa semua akan kata memang perlu, wajib dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, tanpa kita sedari, keperluan kita belajar Al-Quran ni sangat dekat dengan kehidupan kita. Sangat dekat dengan kehidupan kita. Okay, mari kita tengok. Saya letak kat sini ada 4 sebab yang utama mengapa kita perlu belajar Al-Quran. Yang pertama, bila kita nak baca Quran ni, kita kena tahu sebutan dan beza huruf Al-Quran. Okay, tahu cara sebut dan tahu nak bezakan. Kerana Al-Quran ni, yang pertama, Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab, betul tak? Kan? Al-Quran dalam bahasa lain? Tak ada kan? Quran dalam bahasa Arab, jadi kita kena sebut tu dalam bahasa Arab, betul tak? Dan bahasa Arab ni dia ada dia punya huruf-huruf sebutan. Okay. Tahu dan yang kedua kena bezakan huruf Al-Quran. Tahu dan beza itu adalah satu perkara yang berbeza. Tahu ni kita kena ada ilmu macam mana nak sebut huruf. Contohnya huruf apa? Huruf dal kan? Da. Macam nak sebut da, lidah kita kena ke mana dan sebagainya kan? Nak sebut nun macam mana? Mim dan sebagainya. Bibir kena buka, tutup dan sebagainya. So itu ada dia punya cara sebutan dan kita kena ada ilmu untuk menyebut. Kemudian bezakan huruf Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran dia ada huruf-huruf yang lebih kurang sama sebutannya. Betul tak? Contohnya huruf ha dengan huruf ha. Apa beza dia? Ha apa? Ni. Ha yang itu dengan ha yang ini. Apa? Ha atas orang kata ha pedas. Nampak ke kecil kan? Sekejap. Saya besarkan sikit dia punya tu. Ini dah besar ni. Okay. Ha yang ni dengan ha yang bulat. Macam tu. So tu ada cara sebutan dia. Ha. Apa beza dia? Kalau kita baca lebih kurang sama kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ha yang atas tu. Ihdina tu ha yang bulat. So dia ada beza cara sebutnya. Yang tu kita kena tahu. Bila kita tahu cara sebut, kita akan dapat beza. Okey. Contoh gini. Saya selalu buat contoh gini, mudah je, dalam surah Al-Fatihah. Surah apa ni? Surah Al-Fatihah. Saya yakin confirm 100% semua orang dah hafal surah Al-Fatihah, betul tak? Dia tak hafal ni. Surah apa kan? Baik. Ini apa benda yang nombor 1 pada 27 tu? Kami kat sini ada buat program saya nak bagi kan? 27 kesalahan yang biasa berlaku dalam surah Al-Fatihah. 27. Tapi kita tak cerita lah malam ni, nanti kan balik ke 27. Tetapi bayangkan ada 27 tempat yang mana biasa orang, pengalaman saya mengajar atau pendengar orang baca Fatihah ni, ada 7 kesalahan yang biasa disebut dalam surah Fatihah. Okey, malam ni saya nak sebut satu je, iaitu pada kesalahan yang ke-19. Apa dia? Boleh tak saya nak minta tuan-tuan baca ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh? Boleh sama-sama? Boleh? Boleh saya dengar? Okay, sedia? 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula.
Sekali lagi. 1, 2, mula. Apa kesalahan di situ? Siratal. Yang tadi yang disebut tadi, siratal la, saya dengar siratal lazi. Siratal lazi. Apa silap situ? Iaitu huruf ni huruf, apa ni huruf ni? Ini huruf dal. Tapi tadi sebut huruf zai. Okay, huruf dal dengan huruf zai. Ramai baca siratal lazi. Siratal lazina. Sedangkan yang tepatnya siratal ladzina. Siratal ladzina. Iaitu lidah kena keluar sikit. Okey, terus sebut 1, 2, mula. Dia akan dapat bunyi yang lebih lembut sikit. Tadi baca siratal lazi. Yang tepatnya siratal ladzina. Jadi kalau saya baca siratal lazi, dia telah menukarkan huruf dal kepada huruf zal. Itu dia kata sebut huruf yang lebih kurang bunyi dia. Kan? Lebih kurang bunyi dia. Dan ramai yang salah kat sini. Jumlah. Siratal ladzi dibaca siratal lazi. Siratal lazi. Baik, sebab tu penting kita mengetahui cara sebutan dan membezakan di antara huruf-huruf yang hampir. Jadi, sebab kita dari Quran pertama, tahu cara sebutan dan boleh membezakan. Boleh faham? Boleh ya? Banyak lagi lah. Maksudnya ada huruf ha dengan huruf ha, huruf ain dengan huruf hamzah. Siratal ladzina an'amta. Situ. Seperti yang ada juga. An'amta. An'amta. Hamzah dengan ain. Itu ada beza sebutannya. Pun banyak juga salah kat situ. Okay, tak apa. Jadi, tujuannya supaya kita boleh baca, tahu nak baca dan bezakan. Okey, dan yang kedua, tujuan kita belajar Quran adalah untuk kita tahu cara nak berhenti ataupun sebut sebagai wakaf. Dan dengan wakaf, wakaf ni cara nak berhenti bila membaca Al-Quran. Antara kesempurnaan ataupun bacaan Quran yang betul ialah dia mesti tahu cara nak berhenti. Sebab cara berhenti yang betul dan tidak betul dia akan mempengaruhi dia punya makna dia. Contoh sebab dalam Quran jadi satu ayat yang menceritakan tentang pengharaman minum arak. Pengharaman minum arak. Ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Maknanya apa? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sembahyang solat dalam keadaan kamu mabuk. Allah dia haramkan arak ni bukan haramkan terus, dia berangsur-angsur. Waktu first nak haramkan tu Allah kata boleh minum tapi jangan minum waktu nak sembahyang. Faham tak? Luar sembahyang boleh minum lagi. Itu first, lepas tu baru Allah haramkan terus. Itu berangsur-angsur. Tapi kalau contoh, Ustaz pergi kepada bagaimana kalau cara kita berhenti salah. Dalam ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus solat wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kamu menghampiri solat, maksudnya jangan pergi sembahyang dalam keadaan wa antum sukara, kamu dalam keadaan kamu mabuk. Bila kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus solat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu pergi sembahyang. Berhenti situ. Jadi, maknanya apa? Tak payah sembahyang. Kan salah kan maknanya kan? Sedangkan, jangan sembahyang dalam keadaan kita mabuk. Betul tak? Jadi kalau salah selalu berhenti, berubah dia punya makna. Nampak tak dia punya kesannya? Menyebabkan kesan juga pada hukum arak tu tidak boleh diminum dan hukum sembahyang itu sendiri. Jadi tahu nak berhenti. Sebab itu kita belajar bila kita membaca Al-Quran. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, ini sangat penting. Sangat penting. Baca Al-Quran dengan ilmu. Apa maknanya? Berapa banyak daripada kita yang baca Quran, dia tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Dan dia ikut-ikut sahaja. Dia ikut sahaja. Baik, sebab contoh dalam surah Fatihah kan. Ayat yang ke-6. Boleh tak baca sama ayat ke-6? Boleh. Ayat ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh? Nampak tu kan? Nampak. Okey, sedia sama-sama. 1, 2, mula. Slow motion ni dah makan tu. Yes. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, mula. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, saya tanya dulu perempuan. Ihdina, ni kita baca Ihdina kan sini. Betul? Ihdina kan? Yang alif dekat depan tu, tuan-tuan perempuan baca baris apa? Sini. Baris apa? Baris bawah kan? Ihdina kan? Tapi tak ada baris. Macam mana tuan-tuan perempuan baca baris bawah? Kenapa? Daripada mana baca? Ni kan tak ada baris, betul tak? Tapi yang kita baca Ihdina. Okey, atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama 1, 2, 3. Alham ni, depan ni. Ada tak baris? Ada tak? Tak ada. Kenapa kita baca baris atas? Itu sudah jadi. Baca Quran tu tak ada baris, tapi kenapa baca baris bawah? Sini baris bawah. Ihdina. Apa tak? Kalau saya tanya, maknanya kalau Ustaz, dulu saya belajar dengan saya punya guru saya, Ustaz saya gitulah. Betul tak? Kalau dengan imam baca gitulah. Tak pernah kita tanya, Ustaz, Pak Imam kenapa Ihdina tu baris bawah? Sedangkan tak ada baris pun tu. Macam mana boleh baca baris bawah? Maka ada kaedah dia. Pernah tanya tak? Tak pernah. Ikut je kan? Mana tahu betul? Pak Imam baca kan? Sebab itu saya kata tadi, baca Al-Quran dengan ilmu. Sebab apa? Pertama, kalau kita jumpa lagi ayat yang sama pada tempat yang lain, agak-agak nak baca baris apa? Itu Ihdina itu baris bawah kot. Ikutlah baris bawah kan? Boleh ke gitu? Anda boleh kan? So, kena ada dia punya kaedah dia. Jadi saya bagi dia punya kaedah dia apa. Tengok huruf yang ketiga. Okey. Kalau huruf ketiga baris bawah, baca baris bawah. Boleh faham? Nanti kalau huruf ini yang tak ada baris ni, kan? Dia tengok huruf ketiga dia. Huruf ketiga dia 1, 2, 3. Huruf ketiga dia huruf dal. Dan baris bawah letak baris bawah. Itu cara dia. Itu kaedah dia. Itu ilmunya. Boleh faham? Jadi kalau ada dia punya ilmu je tu, agak-agak kalau ayat lain boleh tak baca? Boleh lah. Tapi yang penting kena ada ilmu berikut. Sebab ikut ni, kalau orang tu salah, dia pun salah lah kan? Lepas tu kita nak tanya pula kan, kenapa dia jadi macam ni kan? Ikut je kan. So jadi, pentingnya kita membaca Al-Quran dengan ilmu. Itu satu je lah saya bagi contoh. Sebenarnya banyak lagi dalam ada baca Al-Quran tu yang kita kena betul-betul ada. Juga tadi bila kita sebut makhraj secara sebutan tu pun itu juga berkait dengan ilmu juga. Berkait dengan ilmu. Okay. Dan yang keempat yang terakhir, bila kita ada ilmu dalam baca Al-Quran, baru kita boleh upgrade baca Al-Quran kita, betul tak? Sebab apa orang tak nak, orang tak berani baca lebih lanjut, baca banyak, baca surah-surah yang selain pada surah haji biasa baca, kerana dia takut, betul tak? Takut salah kan? Betul tak? Bukan tak nak baca tapi takut salah. Kenapa takut salah? Sebab tidak ada ilmu. Itu okey lagi tau. Kalau takut salah, bila baca takut salah, jadi dia tak baca. Ada orang yang dia salah pun dia baca. Dengan confident dia baca. Betul tak? Ada.
Saya jumpa. Dia baca bila dia masuk kelas, dia kata dia baca gini. Kena baca gini. Betul tak? Saya biasa baca gini. Salah ni. Kan dia kata, bila masuk kelas, baru dia tahu yang itu salah. Bila dia masuk kelas, baru tahu yang bacaan dia salah. Tapi sebelum ni, dia yakin dengan kesalahan dia. Itu pun agak bahaya juga. Lagi bahaya apa? Dia baca salah. Dia yakin dengan bacaan salah. Dia salah korang pula. Tak itu. Ada, saya jumpa. Ustaz ni bukan ustaz lah. Dia cakap kat kawan ni. Betul ni bacaan ni kata. Jadi, member tu jumpalah saya kan. Dia kata, ini cerita mana ya? Dia tak betul pun. Tapi dia kata betul. Dia salahkan saya pula. Dia kata kan. Jadi, itu lagi bahaya lah. Itu lagi bahaya. Jadi, tujuan kita belajar Al-Quran itu supaya kita boleh baca Quran tu dengan ada ilmu dan kaedah dia. Kemudian dengan itu kita boleh upgrade bacaan Quran. Maksudnya bila ada ilmu, kita yakin nak baca ayat-ayat yang lebih panjang dan sebagainya. Tidaklah kita hanya baca surah-surah yang biasa je kan. Qul Allah wal binnas kan. Inna a'tayna wal asri. Itu je kita kan. Jadi kita kena upgrade. Maksudnya dulu kalau setiap Jumaat baca surah Yasin, sekarang ni baca Kahfi gitu kan. Ada perubahan. So, kita nak supaya kalau boleh, kita juga boleh upgrade bacaan Quran kita sebagaimana kita upgrade benda-benda dunia kita lah. Kita punya kehidupan kita. Itu 4 sebab yang saya rasa paling penting adalah kita nak perbaiki kita punya ibadah kita tu. Ada bacaan-bacaan dalam ibadah kita tu yang memerlukan kita tahu bacaan. Dan kebanyakan doa, zikir, bacaan dalam solat dan sebagainya, semuanya itu datang daripada Al-Quran. Betul tak? Doa dan sebagainya. So itu yang kita nak supaya kita nak perbaiki dahulu. Terutama surah Al-Fatihah tu kan. Surah Al-Fatihah. Itu yang paling penting supaya bacaan dalam solat kita bacaannya. Betul dalam solat tu sebenarnya dalam solat sendiri kita ada rukun fi'li iaitu perbuatan kan. Yang rukun kena takbir semua sebagainya kan. Sana ada satu lagi rukun qauli namanya. Iaitu rukun dari sudut bacaan. Bacaan kena tepat. Artinya takbir. Allahu Akbar itu rukun qauli. Maksudnya kena sebut Allah jelas. Tak boleh Allah ngantuk kan. Ataupun itu tak tepat, tak jelas, itu boleh mencacatkan solat. Apa lagi? Tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawat itu pun rukun qauli juga. Dibaca dengan cepat. Bukan at-tahiyyatul laju kan. Teman-teman di hujung tu dibaca laju langgar terus kan. Itu rukun qauli tu. Rukun dari sudut bacaan sebutan. Okey. Jadi itulah tujuan ibadah, maknanya supaya kita dalam kehidupan ini ada ibadah, doa, zikir kita yang kita boleh perbaiki untuk kita amalkan insya-Allah. Okay. Baik, seterusnya ganjaran pahala membaca Al-Quran. Ini sedikit motivasi untuk kita. Rasulullah SAW bersabda daripada Ibnu Mas'ud, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran maka baginya satu hasanah, iaitu pahala. Dan hasanah itu digandakan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Ini kelebihan orang yang baca Al-Quran. Kalau kita compare baca Quran dengan ibadah-ibadah lain, baca Quran ni adalah ibadah yang paling senang nak dapat pahala. Paling senang. Baca tu dapat pahala. Allah kalikan pula dengan berapa tu? Dan digandakan 10 kali ganda. 10 kali 10. Kalau ibadah lain contoh, sembahyang. Kita kena habiskan sembahyang 3-4 rakaat, 2-3-4 rakaat tu baru complete dan dikira sebagai ibadah. Diterima oleh Allah SWT, dapat pahala. Apa lagi? Puasa. Lagi banyak. Kan? Puasa ni lagi kurang 3 bulan lagi kan? Tak puasa ni. Tak kena lapar, tahan dahaga semua kan? Lepas tu tahan nak marah orang juga kan, dan sebagainya kan, baru dapat pahala. Apa lagi? Umrah, haji, lagi banyak. Nak kena pergi sana, kumpul duit dan sebagainya. So, ibadah-ibadah yang lain tu payah nak dapat pahala.
Tapi baca Quran ni senang ni. Baca. Allah kata alif lam mim. Kan alif lam mim. Allah tak kata alif lam mim satu huruf tak. Alif satu, lam satu, mim satu. Kali pula dengan 10. Jadi 30 buat pahala. Tapi itulah kan senang dapat pahala, susah untuk dilaksanakan. Betul tak? Senang tapi susah nak laksanakan. Okay. Sebab tu saya buat kira-kira sebagai kita punya motivasi. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahala kita dapat? Pernah kira tak? Pernah kira? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. So kita nak kira, tengok berapakah huruf yang terdapat dalam basmalah? Ada 19. Pernah kira tak? Ba, sin, mim, alif, ada 19. Berapa kali baca bismillah yang wajib kita baca sehari semalam? Bila waktu yang kita wajib baca bismillah ni? Dalam solat kan? Solat fardu kan? 2 rakaat, 4, 3, 4. So ada 17 kali yang kita wajib baca. Ni yang wajib. Tak termasuk yang kita baca tambahan-tambahan tu. Ni yang wajib Dikira 19 huruf kali 10, 190. 190 kali 17 kali sehari, 3,230. Sehari, kalau kita solat, komplit, subuh sampai isyak, bismillah pahala kita dapat 3,230 pahala. Sehari. Boleh? Tak masuk lagi yang tambah-tambah yang lain, bismillah semua kan? Solat sahaja. Bayangkan kalau 30 hari, 96,900 pahala sebulan. Sebulan 96,900 pahala untuk baca bismillah sahaja. Yang kita dapat. Kalau Fatihah kena baca kan? Fatihah ada 139 huruf. 139 huruf dalam surah Fatihah. Kali dengan 10, kali dengan 17, kali dengan 30. Berapa? Berapa ratus ribu dapat pahala sebulan. Fatihah. Belum surah-surah lain lagi. Apa? Sebab tu saya kata tadi, baca Quran ni senang dapat pahala. Fatihah saja kita dapat beribu-ribu pahala kita dapat sehari. Kalau bismillah 96,900 pahala sebulan kita dapat. So kira berapa tahun tadi bismillah akan hilang pahala kita. Belum bismillah, belum Fatihah lagi kalau Fatihah. Jadi pahala yang terdapat orang yang membaca Al-Quran, terutama dalam surah Al-Fatihah dan Bismillah. Sebab itu Allah sebut, Rasulullah sebut dalam hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran, orang yang baca Quran, orang yang belajar Quran, orang yang selalu tengok Quran, dan orang yang mengajar. So guru dan orang yang belajar. Itu sebaik-baik manusia. Kenapa? Sebab pahala dia banyak. Dan pahala yang sebut tadi dalam hadis tadi, Allah tak sebut pahala saja, Allah kata apa? Maka baginya satu hasanah. Hasanahnya bukan pahala dia, hasanahnya adalah kebaikan. Apa saja kebaikan? Pahala, rezeki, kesihatan, umur yang panjang, apa lagi? Keluarga, suami, isteri yang baik, yang soleh, anak-anak, dimudahkan urusan dan sebagainya. Situ adalah kebaikan. Jika kita susah ke apa, kita payah ke baca Quran. Kita akan memudahkan urusan kita. Hasanah kebaikan. Bukan sekadar pahala tapi kebaikan. Apa saja kebaikan yang Allah SWT bagi kepada kita. Okey, jadi Rasulullah sebut khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi orang yang sebaik manusia, orang yang belajar. Dia banyak pada hadis banyak sebut tentang orang yang baik. Antara orang yang memberi manfaat dan sebagainya. Salah satu orang yang terbaik adalah mereka yang belajar Quran, yang baca Quran. Satu lagi yang disebut ialah antara sahabat yang akan
yang sahabat yang kekal sebagai kita adalah Al-Quran. Sehingga kita mati. Imam Ghazali sebut, sebut ada di sebelah kitab dia kata, aku mencari sahabat di dunia ni, tak jumpa satu pun yang betul-betul boleh kekal, melainkan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ni dia akan kekal sampailah sahabat aku, sampai aku dalam kubur. Sahabat kita kat dunia, dia dekat dunia lah. Sudah meninggal, dia pun akan pergi. So, maksud dia kata, yang teman kita tu, so Al-Quran, dia akan jadi kita punya peneman di kubur nanti, insyaAllah. Okay, itu sedikit orang kata motivasi lah kepada tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okay, baik. So kalau tak ada, kita pergi kepada keistimewaan teknik Al-Baghdadi. Okay, baik. Saya nak sebut sini ya. Bagaimana sebenarnya bila kita belajar Quran ni, apa dia punya cabaran ataupun masalah yang besar dalam perempuan dekat sini? Maksudnya apa kekangan ataupun ketakutan nak belajar Quran? Kalau boleh share. Contohnya orang dewasa lah. Apa dia? Kanak-kanak dia tak takut, dia pergi kelas je. Kalau orang dewasa apa? Antaranya. Okay, apa dia? Malu, yes. Itu memang jawapan yang saya dapat lah. Malu. Kenapa malu? Takut Ustaz? Tanya kan? Pakcik tolong baca ni. Kabut je kan? Betul, itu pengalaman saya. Saya dah mengajar Quran lebih kurang dalam hampir 15 tahun. Tak lama sangat lah. Tapi malu ni orang dewasa ni bang, dia bukan tak nak pergi kelas, tapi memang nak pergi. Tapi dia segan. Sebab apa? Sebab apa dah dia punya rasa belajar Quran ni macam belajar yang dulu ni kan. Masa dia kecil kan. Kena marah, kena buat dan sebagainya kan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Masa kan, betul tak? Kan? Tak ada masa kan? Tak ada masa ke masa. Dan cara kita belajar Quran dulu dengan sekarang sebenarnya dah banyak berbeza. Dengan teknologi, dengan idea, dengan perubahan, transformasi dan sebagainya, sebenarnya belajar Quran sekarang lebih mudah dan lebih cepat. Tak perlu bertahun-tahun. Nanti saya akan share macam mana belajar Quran kita boleh lebih mudah dan cepat kalau kita tahu cara belajar. Okay. Baik, ini dua perkara yang besar yang orang dewasa kalau sekiranya nak belajar Quran. Okay, saya tak katakan salah orang dewasa. Kita tidak. Itu memang orang kata cabaran kita, ujian kita. Baik. Kita buka minda sini ya. Mudah belajar Quran. Kalau saya tanya, ada berapa juzuk dalam Al-Quran? Okey, berapa juzuk dalam Al-Quran? Berapa? Ada 30. 30 juzuk. Surah ada berapa? 114. Maksudnya semua ni update dengan ilmu ya. Okay. Ayat? Siapa nak kira? Okey, ayat dalam Al-Quran kita ada 6,666 ataupun yang lebih tepat 6,236. Ini ilmunya. 6,236 ayat Al-Quran. Huruf? Huruf ada berapa? Ustaz, banyak Ustaz. Beribu-ribu. Okey. Sebenarnya huruf dalam Quran dia hanya ada 29 alif sampai ya. Itu je huruf dia. Cuma dia muncul banyak kali lah, betul tak? Alif sampai ya. Okey, baik. Okey, saya nak bawa satu apa nama tu? Okay. Satu orang kata buka benda sikit. Okey. Saya duduk boleh ya? Okay.
Dalam Al-Quran kita ada 29 huruf. Boleh? Nampak tak? Ya. 29 huruf. Okey. Baik, boleh tak kita baca huruf ni apa? Alif sampai ya. Sama-sama boleh? Boleh. 1, 2, mula. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dal, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah ya. Lam alif tak masuk. Lam alif tak masuk. Hamzah ya. Ada 29 huruf. Daripada 29 huruf ini, hanya ada 28 huruf sahaja yang boleh terima tanda bacaan. Okey, apa maksud 28 huruf yang boleh terima tanda bacaan? Maksudnya, huruf-huruf yang nak bagi kita boleh baca ini kena ada tanda. Contohnya ya, huruf, okey, ini huruf apa? Huruf apa? Si, cuba sebut. Si, cuba sebut. Si, cuba sebut. Okey, ini huruf si. Tetapi kalau nak bagi dia boleh baca, kita kena letak tanda. Contohnya, si ni kita letak baris atas. Bunyi dia apa? Sa. Cuba sebut. Sa. Okey. Kalau sin baris bawah, bunyi dia si. Cuba sebut. Sekali lagi. Kalau sin baris depan, bunyi dia su. Cuba sebut. Su. Su. Jadi, sin baris atas sa, sin baris bawah si, sin baris depan su. Sa, si, su. Cuba sebut. Sa, si, su. Okay, maknanya, satu huruf, dia ada pelbagai bunyi mengikut tanda apa dia. Betul tak? Boleh faham? Kalau sin, tanda mati. Okay, ini. S. Betul? S. S. Ini bunyi mati. So, bunyi yang lain. Betul tak? Sebab, jadi setiap huruf, dia mesti ada tanda baru dia boleh bunyi, boleh sebut. Boleh faham? Ada satu huruf tadi tak boleh terima baris. Tak boleh terima tanda apa-apa, iaitu huruf alif. Alif tak boleh. Kalau nak ada tanda, dia mesti ada hamzah. Atas ke, hamzah bawah ke, dan sebagainya. Kalau alif saja tak boleh, ada tanda. Maknanya daripada 29 huruf, tolak alif jadi 28. Sehingga ada 28 huruf dalam Al-Quran yang kalau tak tanda dia akan bunyi. Boleh faham? Boleh? Okey. So, jadi gini. Okay. Setiap huruf daripada 28 huruf ini, okay. Daripada 28 huruf, satu huruf dia boleh menghasilkan 12 bunyi. Satu huruf dia boleh menghasilkan 12 bunyi. Daripada mana bunyi tu? Contohnya kan, hamzah baris atas bunyi dia a, baris bawah bunyi dia i, baris depan bunyi dia u. Tanwin bawah bunyi dia tanwin atas an, tanwin bawah in, tanwin depan un. Satu huruf dia boleh ada 12 bunyi mengikut tanda. Boleh faham? Boleh faham? 12 bunyi. Panjang, pendek, tanwin, sukun, sabdu, dia macam-macam. So satu huruf dia boleh menghasilkan 12 bunyi. Boleh? Kalau 28 huruf ada berapa bunyi? Maknanya 12 kali 28. So ada berapa bunyi? Okay, tadi kan satu huruf boleh menghasilkan 12 bunyi. Kalau 28 huruf, berapa bunyi? Kira. Kalkulator. Berapa? 336. Betul tak? Okay, jadi untuk kita boleh baca Al-Quran,
kita hanya perlu menguasai 336 bunyi dalam Quran. Berapa? 336 bunyi kita boleh kuasai, kita boleh sebut. Contohnya, nun baris atas bunyi dia na. Cuba sebut. Na. Itu satu bunyi. Nun baris bawah bunyi dia ni. Cuba sebut. Okay. Nun baris depan bunyi dia nu. Cuba sebut. So, na satu bunyi, ni satu bunyi, nu satu bunyi. 3. So, kiralah semua huruf tu. Total semua dia ada 336 bunyi. Boleh, itu dia punya cara belajar. Bayangkan kalau kita buat kira-kira, satu hari kita belajar satu bunyi. Contohnya malam ni kita belajar Hamzah baris atas A, satu bunyi. Boleh? Kita belajar tu je. A, cuba sebut. Cuba sebut lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. 2 jam lepas tu ngantuk kan. Okey. Takkanlah satu hari belajar sembunyi kan. Kita belajar a, i, u kan. An, in, un, betul tak? So banyak bunyi kita belajar kan. Betul tak? So bayangkan kalau satu hari kita belajar satu bunyi, agak-agak 336 bunyi, berapa hari yang kita belajar? Sampai setahun tak? Ada baki lagi dalam 29 hari kan? Betul tak? So lebih dalam 11 bulan lebih. Itu kalau satu hari satu bunyi. Kalau satu hari banyak bunyi, sampai tak setahun? Sampai tak? Tak. Sudah video lagi. Okey. Bayangkan, kalau satu hari kita belajar lebih banyak bunyi, agak-agak sampai tak setahun belajar. Jadi kenapa kita belajar bertahun-tahun? Okay. Jadi sebenarnya kaedah ni gini. Yang bunyi tu, contoh dalam Quran itu bismillah. Bismillah ni gabungan daripada apa? Ba baris bawah bi, sin mati, ni baris bawah mi, alif, lam, ha baris bawah. Gabungan bunyi-bunyi yang digabungkan, betul tak? Jadi satu kalimah jadi huruf, jadi kalimah jadi ayat, betul tak? Jadi yang kita nak kena kuasai, kalau ba baris bawah ni bunyi apa? Sin mati bunyi apa? Ni baris bawah bunyi apa? Yang tu berarti dikenal. Kalau kita boleh kuasai bunyi tu, tiga-tiga bunyi ni, insya-Allah kita baca Quran. Faham? Mantap balik ya. Boleh faham tak tadi? Boleh faham? Kemudian apa ni? Dalam bacaan Quran dan apa tadi, kita nak ubah daripada belajar Quran secara mengeja terus pada baca. Kalau dulu kita baca Quran macam mana? Contohnya kalau tadi kan, bismi kan, bismillah kan. Kalau dulu kita baca macam mana? Baris bawah bi, sin mati, bismi, baris bawah mi, bismi, betul tak? Kan dulu kan? Saya pun jadi dekat je. Alif di atas A, lepas tu alif di bawah I, alif di depan U. Bunyinya A, I, U. Wassalamu kan? Betul tak? Dulu mengeja. Tapi sekarang kita nak ubah daripada mengeja kepada baca terus. Boleh tak? Kelas tulis ni kan? Okey, cuba baca. Ni. 1, 2, mulai. Kenapa kita tak mengeja? Kenapa baca terus?
Sebab kita dah biasa baca kan, dah biasa kalimah, betul tak? Kita buat sedikit di simulasi. Baik. Kita tengok kan. Apa yang nak baca tu? So, semua baca. Okay. Kita baca sama-sama daripada atas ke bawah, boleh? Okay. 1, 2, mula. Ada sesiapa yang boleh ini terus mengikut Cambridge University, sesiapa boleh bacanya walaupun hurufnya berterabur, kerana otak kita tidak mengeja huruf satu persatu, tapi membaca secara menyeluruh, asalkan huruf pertama juga yang terakhir berada di depan. Tahu? Tahu tak baca? Meniup yang mengeja, kita tak baca itu. Sebab kita tak mengeja, kita membaca. Tapi kenapa Al-Quran kita mengeja? Boleh tak kita terus baca? Boleh tak? Okey, ada satu bahasa yang terus baca. Apa dia? Dalam bahasa Melayu bila meja kan, S-A, Y-A, saya kan. Ada satu, bukan satu lah, salah satunya yang terus baca adalah Mandarin kan. Dan Cina kan Mandarin. Kan? Dia kan ada dia punya bentuk misalnya cili kan. Cili itu apa tu? Tus bunyi kan. Setelah ke. Betul tak? Dia macam tu satu, ini bunyi dia. Betul, ini bunyi kan. So dia terus bunyi. Kalau ini kampung ni dia bunyi dia. Saya tak pernah masuk, tapi isteri saya dia pernah jual kelas Mandarin lah, dia cakap sikit lah. Tapi dia kata, kalau belajar Mandarin ni dia memang baca terus. Sama macam kalau bahasa Melayu dia kena baca. Jadi, boleh ke tidak? Boleh. Cuma ya, dalam Al-Quran, dalam bila kita nak ubah daripada baca ke baca, kita memerlukan pengurangan. Maksudnya contoh, kalau kita sebut tadi huruf, kalau huruf okey. Kalau sekiranya huruf C balik atas, bunyi dia sa, tersebut. Okey, kalau kita nak bagi ingat C balik atas ni, kita buat pengulangan. Dan mengikut kajian pakar pendidikan, iaitu psikologi, pengulangan yang lebih daripada 12 kali dia akan ingat. Saya tak? Boleh kita cuba? Boleh cuba? Okay, boleh. Cuba sebut putih 12 kali. Putih. Warna putih 12 kali. Boleh? Boleh. Sama-sama Ustaz. Boleh? 1, 2, boleh. Putih. Okay. Tadi kalau apa? Kalau apa? Putih. Kopi asal kalau apa? Lampu kalau apa? Putih. Meja tu kalau apa? Putih. Okay. Soalan jawab. Lembu minum. Lembu minum susu ke air? Baik, kenapa sebut susu ni? Boleh. Susu. Okay. Kenapa kita sebut susu? Sebab putih, lembu, susu. Itu banyak kotak kita. Kalau kita ulang banyak kali, dia akan install. Okay. Kita sebut sekali. Sebut hitam pula. Boleh? Hitam, 12 kali. Sama. 1, 2, boleh. Hitam. Kerusi kalau apa? Baju apa ni kalau apa? Hitam. Apa lagi? Ni kalau berdiri. Hitam. Okey. Dia luar ni
hitam. Okey, jawab soalan. Kelawar tidur waktu kelawar tidur waktu siang malam. Terus malam sebab di hitam. Itu psikologi. Bukan otak aktif, otak saya sudah jadi gila ke apa tidak. Memang itu saya. Ada lebih dua sekali kita mengulang dia kan. Ya. Itu satu contoh. Yang kedua, banyak tak lagu yang kita hafal? Dan lagu-lagu kan? Terutama lagu yang selalu keluar dari kan? Kita hafal dengan sendiri. Tak pernah pun kita hafal lagu itu pula. Misalnya saya nak hafal lagu itu. Tengok dia, tak ada kan? Tapi kita waktu nanti ingat. Betul? Semoga anak-anak kita. Lalu dulu lah, saya hafal lagu Doraemon. Doraemon, saya tak ada lah. Doraemon. Saya tak pernah duduk kat tepi TV itu. Saya tak hafal lagu Doraemon macam tak ada. Tapi dia, kenapa? Sebab perlu. Boleh? Jadi untuk kita boleh membaca Quran dengan baik, kita kena ada pengulangan. Cumanya pengulangan yang banyak tetapi secara tidak ada macam aktiviti dia akan membosankan. Jadi dalam teknik al-Bayani kita ada satu kaedah iaitu kaedah ni ketukan. Okey, jadi saya minta setiap orang ambil satu ni dengan satu alat ketuk. Boleh? Jadi supaya kita buat praktikal dari sudut bacaan. Ya. Bagaimana kaedah ketukan ini boleh membantu kita membaca Al-Quran. Cuba. Okay. Boleh. Apa semua? 2, 3, 4. Baik. Okey, betul tak? Baik. Dalam kaedah apa tadi, bila kita nak baca, kaedah dia ialah kaedah dia ya. Okay. Satu huruf sama dengan satu bunyi sama dengan satu ketukan. Satu huruf, satu bunyi, satu ketukan. Maknanya bila kita sebut satu huruf, contohnya kita ambil sin baris atas bunyi dia sa, maknanya kita ketuk sekali. Sebut sa dengan ketukan. Sa, begitu. Baik. Okey. Kita sebut dulu. Sin baris atas bunyi dia sa. Sama-sama 1, 2, mula. Sa. Sekali 1, 2, mula. Sa. Okey, sa. Sa ada berapa huruf? 1. Berapa bunyi? 1. Okey itu? 1. Jadi pegang ada ketuk tu sama ada macam ni letak kan. Yang ni kalau pegang macam ni ke tak salah. So kita akan ketuk ikut lubang itu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Boleh? Okey, so kita ketuk kanan, kiri. Boleh. Kalau sakit, ya. Jadi bila satu huruf kita mulakan dengan kanan, sila atas sa, bila sebut sa, ketuk sekali. Sa, gitu boleh? Boleh? Okay, dengan usah kira lah, bukan usah kira, baru ketuk, boleh? Saya usah buat dulu. Sa, belum lagi. Saya usah buat. Sa, belum lagi. Okay, saya usah buat. Sa, boleh? Bahkan isi baris atas sa dengan ketukan sama-sama 1, 2, mula. Sa. Sekali sebut dengan bunyi sa, boleh? Jangan ketuk kan? Sebut sekali. Nombor 1. Sa, gitu. Boleh? 1, 2, mula. Okay, bagus. Sekali lagi. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Jangan sa baru ketuk. Ataupun sa jadi tak salah. Kena selagi, kena seletak. Sa, gitu. 1, 2, mula. Sekali. Sa, 1, 2, mula. Gitu. Sekali lagi. 1, 2, mula. Bagus. Okey. Tangan tu sebelah ke berapa? Cik pada atas ni ya?
Ja. Terus buat? Ja. Terus buat? Okey. Jika di atas ja ada berapa huruf? Satu. Berapa bunyi? Okey, letak. Kanan. Pindah belah kiri. Jadi kanan kan? Di kiri. Sebut ja dan ketuk sebelah kiri. Ja. Ketuk. Dulu, sahabat dulu. Ja. Sekali sahabat. Ja. Boleh? Jadi sama-sama. Jika di atas ja, sebelah kiri. 1, 2, mula. Bagus. Sekali lagi. 1, 2, mula. Tak, sekali lagi. 1, 2, mula. Bagus. Kalau kita gabungkan sa dengan ja, ada berapa huruf? Berapa bunyi? Apa yang itu? Masuk bilang berapa? Sa, ja. Okey, maknanya ketuk kanan kiri. Sa, ja. Boleh? Sekali lagi. Sa, ja. Boleh? Sekali lagi. Sa, ja. Boleh? Di kanan kiri. Sila. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, 1, 2, mula. Tak, sekali lagi. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Bagus. Okey, terus sebelah. Dan pada atas bunyi dia da. Sebut saja da. Da. Tak. Okey, dan pada atas da ada berapa huruf? Satu. Berapa bunyi? Berapa yang itu? Satu. Patah di belakang. Sini. Da. Boleh? Jadi sahabat. Da. Boleh? Okey, sama-sama. Sedia. Da. 1, 2, mula. Tak, sekali lagi. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Bagus. Kalau kita gabungkan 3. Sa, ja, da. Ada huruf? Berapa bunyi? Berapa yang itu? 3. Okey. Kanan, kiri, kanan. Sa, ja, da. Boleh? Jadi sahabat. Sa, ja, da. Sekali sahabat. Sa, ja, da. Boleh? Yang lebih sangat pelan-pelan. Boleh? Sudah. Sa, ja, da. 1, 2, mula. Tak, sekali lagi. 1, 2, mula. Bagus. Sekali lagi. 1, 2, mula. Okey, bagus. Ustaz dengar yang wanita saja. Sudah. Lelaki dengan dua. Sudah. 1, 2, mula. Tak, yang lelaki saja. Masuk salah. Sudah. Sajalah. 1, 2, mula. Semua sekali. 1, 2, mula. Jika ada mantap, kita buat aktiviti sikit. Baik. Yang atas sekali. Kanan ke kiri. Yang bunyi itu. Sa, ja, da. Berapa huruf? Berapa bunyi? Berapa yang letak? Okey. Sa, ja, da. 3 letak. Sedia. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Baris kedua. Bunyi apa? Ja, sa, da. Baik. Berapa huruf? Berapa bunyi? Berapa kali itu? Okey, sama-sama. Sedia. Ja, sa, da. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Baris yang ketiga. Bunyi apa? Sa, da, ja. Boleh? Berapa huruf? 3. Berapa kali itu? 3. Sa, da, ja. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Bagus. Bawah sekali. Dan, ja, sa. Berapa huruf? Berapa kali itu? 3. Kata. Dan, ja, sa. 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula.
Sekali lagi. 1, 2, mula. Tak. Sekali dua ke atas ke bawah. Atas ke bawah. Yang pertama. Sa, ja, sa, da. Boleh? Ada huruf? Okey, 4. Apa kali kau? 4. Okey, sama-sama saja. 1, 2, mula. Sa, ja, sa, da. Sekali lagi. 1, 2, mula. Sa, ja, sa, da. Bagus. Baris yang kedua. Ja, sa, da, ja. Boleh? 4 huruf 4 ketukan. Sedia? 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Bagus. Okey, baris yang ketiga atas bawah. Bunyi dia apa? Da, da, ja, sa. Sedia? 1, 2, mula. Sekali lagi. 1, 2, mula. Okey, sekarang ni kita baca terus sambung. Atas turun bawah. Bawah naik atas, atas turun bawah. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, cuba. Sedia. 1, 2, mula. Sa, ja, sa, da. Ja, 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 sa. Oh, nanti pada terus kan? Okey. Baik, patah balik. Bawah ni atas, turun bawah ni atas. Boleh? Saya baca balik ni. Semua. 1, 2, mula. Sa, ja, ja, ja. Ja, sa, ja, ja. Ja, sa, ja, sa. Boleh? Okey. Kanan ke kiri, ke bawah. Boleh? Boleh? Boleh semua? Bisa? 1, 2, mula. Sa, ja, ja. Ja, sa, ja. Sa, ja, ja. Sa, ja, ja. Okey, Ustaz tunjuk, baca. Boleh? Okey, yang ini. Disebut. Ni. Terus disebut. Okey. Terus. Okey. Lagi. 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 Okey, baik. Okey. Soalan tanya. Berapa kali disebut sarjana? Lebih tak 12 kali? Lebih tak? Lebih tak? Tak terkira tak? Sebab kira. Itulah fungsi anak ketuk. Dia membuatkan kita mengulang tanpa kita sedar. Lebih 12 kali. Kalau kita tak mengetuk, dah tidur lah. Pasal sebut dia kan. Sekarang dia ketuk, itu fungsi. Soalan ketuk ni, dia membantu kita dari sudut membuat pengulangan tanpa rasa bosan. Okay. So itulah kelas kita sebenarnya. Dia punya soalan dia atau bacaan dia. Nanti kalau kelas kita akan baca bacaan panjang macam mana. Sa, si, su, betul tak? Tanwin, san, sin, sun. Dia punya intonasi dan dia punya letak. Dia akan baca itu sebenarnya. Baik. Jadi saya nak share bilangan kelas. Ya. Ini sedikit kongsian tentang kami punya kelas lah. Okey. Iaitu ahli belajar kami yang telah berjaya membaca Al-Quran, alhamdulillah. Okey. Okey. Yang ini ya, menyeronokkan mudah-mudah untuk difahami. Ini saya kata. Tadi saya tanya dalam kelas ini tadi ada tak Ustaz suruh bagi soal-soal? Ada tak? Tak ada kan? Sebab dalam kelas Nabawi tadi dia ada 3 cara ikut. Yang pertama Ustaz tak tanya soalan.
Tak ada seorang-seorang. Yang kedua, baca ramai-ramai. Tidak baca seorang-seorang. Tadi ada baca seorang-seorang kan? Tak ada. Kalau baca seorang-seorang, 3 seorang-seorang. Dan yang ketiga, salah baca jangan mengaku. Sebab apa? Ketua tu dia akan tolong. Ini kasarnya terlebih baca ni. Okay. So itu kita dengar. Sebab tu dalam kelas kami, ramai yang pernah berkuah dewasa yang seronok. Itu saja, ini kelas kita. Ini yang dah khatam, ramai lah sebenarnya dah khatam 30 suku dah ada. 11 lah. Sekelas kita kelas ramai lah. Sekelas tu agak ramai dalam 10. Sebab kita memang kaedah kita belajar awal-awal. Tidak seorang-seorang. Seorang nanti kan termasuk baca seorang-seorang tidak ada. Semua kita baca secara kumpulan dan apabila ini yang kaya dah khatam lah, bukan habis. Okey. So kelas kali ini juga kita ada baca khatam dan yang paling sijil kita habis kelas insyaAllah. Jadi saya nak share berkenaan dengan sistem dalam kelas aplikasi lah. Kita ingat kita habis semua. Okey. Di kelas kami di center kita ada belajar Quran kat sini kita beza sikit, iaitu kita punya modul dan syllabus level. Iaitu kita akan mula dengan kelas Tamhid yang buku coklat di kelas asas. Kelas asas ni belajar apa? Kita akan belajar mengenal 336 bunyi kat sini. So kita akan kuasai dalam kelas tu. Lepas habis kelas ni kita akan sama kelas tajwid, asas tajwid. Tajwid ni apa? Hukum asas dalam bacaan Quran. Mati, alif lam, qawaliyah, syaksiyah, waqaf, dan berhenti dan sebagainya kita akan belajar. So ini adalah modul asas selama 6 bulan. Ustaz, 6 bulan je ke? Yes. Sebab tu kita ada cara bagaimana kita nak bantu tu. Sebab saya kata ya, kita kuasa 336 bunyi, insyaAllah kita bersekolah. Dalam modul asas ni kita akan kuasa 336 insyaAllah. Lepas tu baru nak masuk kelas talaki dan baca Quran. Ini pun secara beramai-ramai juga. Guru baca, ikut dan sebagainya. Yang ini sampai hati. Itu kita punya orang kata label dia. Sebenarnya tak dalam kelas itulah belajar asas, itulah belajar tajwid, itu tak ada. Kita hasil supaya mudahkan kita belajar. Baik, ini jadwal pembelajaran. Kelas kita kat sini seminggu sekali saja. Dan kita ada dia punya syllabus sesi dia. Maksudnya minggu ni belajar apa, minggu depan belajar apa, kita ada dia punya takwid. Kenapa? Pertama supaya perempuan tahu apa yang belajar, apa yang belajar. Dan kedua, kalau sekiranya tertinggal kelas tu boleh tahu kelas apa yang tertinggal dan kita akan sediakan kelas ganti. Kelas ganti apa semuanya. Maknanya kena maklumkan kelas apa yang tertinggal tu. Ustaz, saya tertinggal sesi yang ke-7 pelajaran datang. Tidak gitu nanti masuk kelas yang ada pelajaran datang. Bukan kelas yang pula, di kelas yang lain masuk untuk pelajaran datang. Sebab kelas kita sini memang ada dia punya jadual. Ataupun berdasarkan tajwid, Ustaz, saya tertinggal lah ni, boleh juga. Kelas ganti biasanya kita akan sediakan secara kelas ganti Desember, okey. Untuk bulan Desember kita akan kami akan buka seawal minggu depan, insyaAllah. Minggu depan kita boleh mula terus. Iaitu biasa kita akan buat setiap hari Selasa jam 8.30 hingga 10 malam. Iaitu kita mulakan dengan kelas asas yang 6 bulan tu baru masuk ke terapi. Okey. Baik. Okey, untuk jumlah pendaftaran, okey, bayar sekali saja itu 180, iaitu jumlah pendaftaran 80, dan selebih 100 itu kita akan bagi buku, alat ketuk, buku asas, tamhid, coklat, buku tajwid, buku letak atau belajar dan sebagainya dalam kelas. So, komplit semua kita akan bagi bila daftar.
So tak perlu bawa apa semua. So buku dari dua buku yang pada coklat, buku yang hijau, ada buku dan satu ada ketuk. Ada ketuk ni tidak ada dijual di mana-mana. Coklat pun tak ada. Dekat kelas selalu ada dia. Saya ingat awal tak ada buku ada ketuk. Sebab kalau apa tak tahu nak guna. Okay, yuran kelas kita ada 3 package. Package ni kelihatan bayar bulanan, sebulanannya 100. Okay. Kalau bayar package itu kita bayar secara separuh, maknanya 3 bulan. So kalau bayar separuh itu lebih murah sikit. Dia ada diskaun 250 saja, maknanya tolak RM20. Kemudian dia ada kalau bayar penuh, maknanya 6 bulan terus bayar 500 saja. Kita tolak 100 sedikit. Okey. Untuk 6 bulan. Okey, ini dia punya apa nama? Boleh saya dapat ada siapa yang ikut dari 1, 2, dia akan ada kemudian maksudnya dia akan ada kelas ulangan secara bersama selama 3 hingga 6 bulan. Maksudnya di hari kelas dia boleh ulang balik. Dia masih lagi nak mantapkan diri dia pembelajaran. Okey. Jadi kelas gaji kita, so akan ada kelas gaji dan kita package kepada keluarga, iaitu kalau daftar secara keluarga, suami, isteri, anak ke, harta kawan pun kita bagi juga. Bawa kawan dapat 10% jualan pengajarannya RM90 sahaja. Okay. Kemudian yang terakhir, ini yang kami nak bagi pada malam ini. Kalau daftar hari ini atau sebelum kelas lah, kami akan saya bagi voucher yuran RM100, iaitu masuk kelas bulan depan, masuk bulan pertama tu tak payah bayar. Bulan pertama tak payah bayar. Free, kelas bulan pertama free, bayar bulan kedua. Kalau daftar malam ni dan sebelum kelas lah, maksudnya kita saat depan ada diskon RM1,000. Daftar kelas, saya akan bagi yuran percuma yuran bulan depan. So itu saja. Ada soalan? Yuran tadi Yang mana? ada package. Okey. Maksudnya kalau hari ini bayar 180. Okey. Pendaftaran. Okey. Kalau hari ini bayar pendaftaran dahulu. Okey, dah. Lepas tu sebelum kelas ataupun dalam ini kalau dah sampai ada bulanan, dia bayar setiap bulan lah. Okay. Cara kita punya pembayaran yuran ni secara sebulan dikira 4 kali kelas. Okay. Bukannya setiap bulan dia bayar, tak. 4 kali kelas dikira sebulan. Contohnya macam minggu lepas start, minggu depan, bulan kedua, minggu keempat, walaupun dah masuk bulan 1 tapi 4 kali boleh dikira sebulan. Sebulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Sebab mungkin kita suka yang macam answer dan sebagainya, dia akan forward. Dia akan ada 12 sesi untuk 3 bulan. So dalam 6 bulan ada 24 sesi kita akan belajar. Jadi, kalau yang ambil bulanan, so dia boleh bayar bulanan setiap bulan dia akan bayar. Kalau yang ambil package yang kedua, iaitu dia bayar, saya bayar 3 bulan terus. Dan package yang kedua, 3 bulan dan 3 bulan. Dia ada diskon kat situ, bayar 200 saja. Bayar RM20 je, diskon. Saya nak bayar penuh, maksudnya 6 bulan terus, saya dapat diskon lagi 100. So dia bayar 500, dia bayar 5 bulan saja. Waktu kan 6 bulan kan, 5 bulan. Dapat lagi voucher 100, dibayar 4 bulan. Boleh? Faham? Dia faham tak? Ya? Ustaz nak bagi masuk kelas gaji. Okey, boleh? Boleh faham tak? Okay. Kalau kita ada hal yang tu kira juga ke? Kita ada hal tapi tak dapat nak datang. Kalau sendiri punya hal,
dikira dia di kelas. Tapi dia di kelas ganti. Beritahu, kita akan eraskan kelas ganti masuk kelas ganti. Tapi waktu yang lain lah, bukan waktu yang sama. Cuma kelas tu dari sudut takdir dia akan berjalan terus, kecuali kalau pihak center kelas dan batalkan. Contoh, guru tak ada datang, kita ada guru ganti, tu kelas tidak batal, kelas akan di-forward ke minggu depan. Bukan di kelas tersebut tak di-forward. Sampai lah kepada 24 sesi iaitu 6 bulan. Ya, sebab saya kata dia ada di silibus kan. So kalau malam, kalau kelas batal, silibus tu kena belajar juga minggu depan. So kita akan rugi. Ya, boleh? Okay. Soalan lagi? Tak ada. Tak ada soalan. So kalau tak ada, siapa nak daftar boleh saya bagi bola. So kita dah habis sesi ini, saya bola. Isikan ini bola perang nama, telefon, sedikit dan ada package nak pilih yang mana. Dan boleh terus bayar pendaftaran insyaAllah. Kalau apa nama tu kita punya kelas cukup, di sini kalau 8 sekolah kita start kelas minggu depan insyaAllah kita akan boleh boleh? InsyaAllah asal lain kalau tak ada, saya bertulis tu nanti orang tu boleh ambil dari isi nak buat bayaran boleh secara online. Boleh? Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana hadir. InsyaAllah semoga saya doakan orang diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran dan Al-Quran dan dipermudahkan untuk mengaji insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang malam ni hadir saya nak bagi terus sponsor. Boleh? Kalau nak daftar untuk bayar cash malam ni. Boleh? Tak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 100 Semua baca tu tak ada masalah. Kalau perempuan nak guna nak bayar sebulanan, voucher tu tak payah. Boleh guna untuk bulan pertama ataupun tak nak guna untuk bulan pertama berlaku. Saya nak simpan tu nak bayar untuk pokok saya tak ada duit nanti kan. Sebagai voucher pun boleh juga. Ya. Asas penggunaan asas itu asas juga. Kalau hari itu Island ada tapi dah berjalan. berjalan ada lahiran. Nanti kalau pasal online tu boleh hantar ke nombor yang selalu mesej kan, taksi.